Bismillahirrahmanirrahim. So kita continue kepada data type. So biasanya untuk program, most of the time program dia akan manipulate data-data yang daripada input. Kalau contoh create satu sistem untuk sensor kereta katakan. So tu biasanya kita guna program lah. So sensor tu dia akan feed data. So ada data input. So setiap data yang masuk tu kita kena tahu dia type of data dia. So biasanya data ni dia akan play input role lah dalam program. So biasanya data datang dalam pelbagai jenis-jenis data type dia. Dan sometimes dia mix dengan ada type lah. So, contoh mungkin integer dengan float dan sebagainya. Kadang-kadang nombor bulat dengan nombor puluhan. So dia boleh mix. So it's important to be able to differentiate that type of data. So maknanya kita ni sebagai programmer kita kena tahu untuk bezakan jenis-jenis data yang kita nak gunakan. So ada 3 jenis data type lah yang kita boleh tu sama dari segi nama dia, jenis size dia dan juga range dia. Tapi bagi saya yang paling penting kita kena tahu kita boleh pecahkan dia secara mudahnya adalah 3 lah. Iaitu yang pertama sekali adalah integer. Integer. So integer ni kita guna biasanya awak guna int lah. So integer ni nombor bulat. Nombor bulat ni nombor yang tak ada perpuluhan lah. Nombor 1, 2, 3, 4. Nombor bulat positif dan negatif. So nombor bulat positif dan negatif. Positif dan negatif. So yang ini termasuk kosong lah, termasuk sifar. So itu integer. Manakala yang kedua pula kita boleh pecahkan dia kepada floating point number. Yang kedua, so ni nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan yang ada point 0.0 something ke 20.1. Kedua, negatif dan positif. Nombor perpuluhan yang positif dan negatif. So tu yang floating point. So biasanya kita guna dalam program ni kita guna sama ada float, double, ni awak akan jumpa lah dan sebagainya ada lagi. So tu untuk ni lah yang kedua. So yang ketiga pula adalah pointer ataupun karakter lah. Pointer. So pointer ataupun karakter. Karakter ni macam contoh nama, huruf-huruf. Kadang-kadang kita nak input password. So password ni kadang-kadang dalam bentuk karakter kan. So kita boleh guna ni lah yang ketiga type ni. So ni secara simple lah kita tu. So siapa saya skip yang ni, awak boleh abaikan yang ni. So kita tengok kepada ni lah jenis-jenis yang mudah lah. Kalau kita tengok kat sini, saya cuba. So kalau kita tengok, kita ada ni yang floating point. Yang pertama sekali kita ada integer. So integer ni yang nombor bulat. So yang kedua, so integer kita tengok dia bergantung kepada size byte kita. Mungkin ada besar, ada kecil. So biasanya awak boleh cuba dalam komputer lah. Awak boleh masukkan value-value yang awak nak masukkan. Dan kita declare dia punya variable yang untuk input tu integer. Dan kita test nombor paling besar dan nombor kecil. So kita boleh tengok. Dan dia bergantung kepada size byte dalam komputer kita. So yang kedua pula adalah floating point. Data type. So ni untuk nombor perpuluhan lah. Pun sama. Dia akan ada size dia, range dia, value dia. So kita boleh guna float, kita boleh guna double dan kita boleh guna lone double. So lone double paling besar lah, float yang paling kecil. So contoh kat sini ada tak size dia. Ni karakter, ni integer, ni short. So kalau kita tengok float, ni float kita. So ni yang nombor 2 tadi lah, type yang nombor 2 tadi, yang floating point. Floating point number, yang perpuluhan. So kalau tengok ni dia campur sekali. So ni karakter, ni nombor 3. So ni nombor 3. So ni kita ada yang pertama integer.
integer, type of integer. So dia ada sama ada kita boleh guna integer. So apa beza integer dengan unsigned integer? So kalau integer ni dia ada negatif dan positif. Kalau unsigned integer, dia punya range dia sama, cuma dia mula daripada kosong. So dia size lebih besar lah yang positif dia. So tu beza. So dia ada dua, size dia sama ada bergantung kepada size byte kita. Okay, so biasanya untuk kita punya program kita guna sama ada integer ataupun float ataupun double, itu je lah, mudah. Tak perlu guna yang short dengan long ni. Kita boleh mungkin bila kita dah expert, kita dah banyak guna pelbagai program, kita dah buat banyak-banyak program, barulah kita boleh consider guna yang ni lah. So biasanya untuk yang beginner, yang baru mula, kita boleh guna integer saja untuk yang nombor bulat, ataupun karakter untuk karakter, ataupun untuk yang nombor puluhan kita boleh guna float ataupun double. So tengok dia punya akurasi dia depend on inilah jenis-jenis yang kita gunakan ni. Okay, so sekarang ada dua exercise lah. So ada dua exercise. Exercise yang pertama, which of the variable definition shown below is invalid atau invalid. So ni awak boleh cubalah tengok dan boleh cuba share. So ni untuk yang part 1, yang video part 1 itu. Kemudian yang kedua pula, dia suruh kita tulis program untuk floating point number. Ni dah kita tak, sebelumnya awak dah tulis program untuk yang display. So awak dah boleh tulis program untuk yang ni pula. Kita ada dua variable, katakan ni A lah. So ni A, ni B. So cuba tulis program yang kita boleh jumlahkan ni dan juga cari difference, maknanya A plus B dan juga A minus B. Dan kedua-dua A dan B ni kita kena declare sebagai apa? Dia kata floating point kan. So kita boleh guna sama ada double ataupun kita boleh guna float lah. Dan awak boleh sama ada awak input ataupun awak boleh declare kat sini terus. Okay. So itu satu yang untuk jenis data type. Kemudian seperti dalam part yang pertama tadi, kita ada header file preprocessor.active. So ni biasanya dia run before compiler lah. So dia modify dan juga dia provide library lah untuk awak punya object code awak untuk jadikan dia .exe lah, executable file. Ni dia punya kata apa, flowchart dia, proses sequence step dia lah, yang daripada mula editor, kita punya program editor, kemudian dipanggil preprocessor, kemudian compiler tu. Compiler ni dia akan panggil, dia macam dia act as a library lah, linker. So then dia akan compile dengan awak punya code awak, object code awak, then dia akan jadi inilah, dia akan convert kepada executable file lah. Ini dah sampai kepada .exe lah. Okay, so seterusnya ni dia punya ni lah, secara ni lah awak boleh baca. Okay, so seterusnya kita tengok kepada output untuk display. Output ni untuk display, so saya ada mention sebelum ni. So command yang kita gunakan adalah cout. Kemudian ni kita punya statement kita lah, apa benda yang kita nak tu. So kalau kita letak, contoh kita nak display something, contohlah dekat A ni ada nilai 51. So kita tulis cout. So kalau kita nak, nak display ayat kita punya ni, nilai A ialah, so ini kita kena buka dan tutup lah, dan kemudian kita boleh letak A kat sini. A, so makna apa? Bila tak ada, kalau kita letak ni, automatik sebenarnya dia akan keluar A, dia tak keluar nilai A. Tapi kalau kita buang ni, automatik sebenarnya yang bila kita run program kita, dia akan keluar apa? Dia akan tulis nilai A ialah 51, dia akan keluar ini. So cout tu adalah output command. Ni insertion punya operator. Kemudian kita ada value yang kita nak print tu. Ini satu dia sepatutnya sum ni lah. Kemudian yang last sekali, manipulator ni untuk carriage return. So, maksudnya apa? Dia akan movekan next command yang selepas ni, dia akan pergi kepada new line. Maksudnya kan biasanya dia akan ada cursor kan, blinker naik, padam nyala.
So yang ni dia tak akan duduk sini, dia akan pergi ke new line. End line, ENDL, end line lah. So dia akan pergi ke new line. Okay. Satu lagi escape sequence. Ni kita ada satu lagi untuk escape sequence. Kita boleh guna ni untuk kita buat arrangement lah. Dia ada /n, /t. So /t untuk pergi dia tab, macam awak tekan button tab lah dekat keyboard, ataupun /n tu maksudnya new line. So maknanya apa? Ayat selepas ni, contoh saya Ali. So kat sini awak letak /n. So maksudnya apa? Kalau bila awak print, dia akan keluar saya Ali. Ali tu akan turun ke new line. Sebab awak letak /n di antara di tengah-tengah. Tapi kalau awak tak letak ni, awak biar kosong macam contoh saya Ali. Macam ni. So dia akan keluar apa? Sebelah-sebelah lah. Saya Ali. Sebelah menyebelah. So tu fungsi dia lah. Begitu juga yang lain. So yang ni pun awak boleh cuba dekat program supaya awak lebih faham lah apa fungsi-fungsi dia. Okay, so kemudian kita ada input. Input ni dia punya command dia cin, cin. Dan arrow dia berbeza kan, cout, arrow dia macam ni, cin dia arrow ni. So cin ni tujuannya untuk kita nak input sesuatu. Biasanya komputer akan store lah dia punya nilai tu. So contoh awak masukkan bila awak letak function cin 123, awak masukkan dekat keyboard 123, automatically dalam nilai X dia akan simpan nilai 1, 2 dan 3 itu dalam X. Sebenarnya nanti kalau awak katakan awak cout X, so dekat screen tu akan keluar nilai 1, 2, 3. Dia akan display balik. Okay, so tu habis yang untuk yang part yang kedua lah. Untuk topik chapter 2 part 2.